Buletin Didik 1 Mac bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sempena penilaian separuh akhir Anugerah Kecemerlangan Rancangan Felda AKRF 2023, murid Sekolah Kebangsaan Felda Ciku 7, Gua Musang tidak ketinggalan membantu penduduk kampung dalam kerja-kerja keceriaan. Malah setiap hari Jumaat, sepanjang cuti persekolahan, mereka ditemani guru besar dan beberapa pengurusan sekolah untuk sama-sama memastikan kawasan sekolah serta jalan-jalan kampung bebas sampah. Tahun ini, Felda Ciku 7 berjaya mewakili seluruh rancangan Felda di Gua Musang ke peringkat separuh akhir pertandingan AKRF dan menjadi 3 rancangan terbaik di Kelantan selain Felda Kemahang 1 dan 3. Menurut Guru Besar Saliha Zakaria, murid-murid tidak keberatan membantu penduduk kampung membersihkan halaman serta memastikan kawasan sekolah bersih kerana ini adalah penyertaan pertama Felda Ciku 7. Kami membersihkan kawasan sekolah, menjaga keindahan kawasan sekolah dengan bantuan Kesatuan 3K di sekolah ini, Jawatankuasa 3K di sekolah ini. Dan tambahan lagi, kami sedang bersedia untuk menghadapi pertandingan AKRF iaitu Anugerah Kecemerlangan Rancangan Felda bagi Ciku 7 ini, dan kami mengharapkan kemenangan dalam pertandingan ini. Oleh itu, pihak sekolah memberikan kerjasama, memberikan sokongan untuk membantu pihak Felda untuk memenangi pertandingan ini. Menurut wakil murid Muhammad Fikri Syahir Jamaluddin, dia dan rakan-rakan teruja melihat suasana kampung yang cantik dan bersemangat untuk membantu menceriakannya. Saya merasa bangga kerana kampung Ciku 7 dapat memasuki pertandingan, dan saya juga merasa bangga kerana kampung Ciku 7 kekal bersih. Saya juga bantu menyapu halaman sekolah dan juga kampung. Pada hari penilaian yang berlangsung baru-baru ini, pelajar turut menjadi penyambut ketibaan rombongan juri. Malah sesi melawat jalan-jalan kampung juga meriah, menyaksikan mereka bermotosikal bersama ibu bapa mengiringi juri-juri pertandingan. Jabatan Kesihatan Melaka melancarkan gerakan suntikan semula vaksin campak rubella atau measles rubella MR untuk kanak-kanak berusia 9 bulan hingga 7 tahun. Ia berikutan penularan virus demam campak dan rubella yang boleh membawa maut dan semakin serius di beberapa kawasan akhir-akhir ini. Exko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, kawasan yang dikenal pasti berlaku jangkitan virus itu ialah di sekitar Bukit Rambai. Antara kawasan terlibat ialah Taman Bukit Rambai, Taman Rambai Utama, Taman Rambai Seksyen 2 dan Kampung Gedong Lalang. Virus tersebut boleh menyebabkan komplikasi seperti hilang pendengaran, penglihatan dan kematian, terutama kepada bayi serta kanak-kanak. Beliau meminta ibu bapa tidak khawatir kerana vaksin yang diberikan kali ini adalah dos sama ketika golongan terbabit menerimanya semasa berusia 9 bulan bagi mencegah penyakit campak dan rubella. Suntikan vaksin MR itu dilaksanakan selama 8 hari bermula hari ini. Untuk sebarang pertanyaan, orang ramai boleh menghubungi Bilik Gerakan Vaksin Pusat Kesihatan Daerah Melaka Tengah. Kementerian Pendidikan KPM tidak mempunyai perancangan untuk mengiktiraf Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC. Menterinya Fadlina Siddiq sekali lagi menegaskan tetapan itu dibuat berlandaskan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan peruntukan dalam Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Kenyataan itu dikeluarkan melalui jawapan lisan yang dipaparkan melalui laman sesawang Parlimen. Fadlina menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jerai Sabri Azid mengenai pendirian terkini KPM berhubung pengiktirafan terhadap UEC. Isu pengiktirafan itu yang dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Persendirian Cina sering dibangkitkan beberapa pihak. Sehingga kini KPM masih berpendirian tegas untuk tidak mengiktiraf UEC. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menyerahkan surat pelantikan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Tun Hussein On Malaysia yang baru kepada Profesor Dr. Rabiah Ahmad.
Turut menerima surat pelantikan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Insinyur Teknologis Dr. Al-Khalid Haji Othman. Penyerahan surat lantikan itu disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Melalui hantaran di Facebook rasmi KPT, kedua-dua lantikan itu berkuat kuasa hari ini. Profesor Dr. Rabia berkelulusan ijazah kedoktoran dalam Health Informatics dari University of Sheffield dan ijazah sarjana dalam Information Security dari Royal Holloway, University of London, United Kingdom. Beliau pernah menyandang jawatan sebagai Dekan Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi serta Pengarah Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti dan Risiko di UTM. Sementara Profesor Insinyur Teknologis Dr. Al-Khalid pula berkelulusan ijazah kedoktoran dalam bidang engineering Underwater Acoustic Network dari University of Newcastle, United Kingdom. Beliau memulakan karier di UNIMAS dari tahun 1998 dan pernah dilantik sebagai Dekan Fakulti Kejuruteraan UNIMAS. Tawaran kerjaya di Awan Biru kembali dibuka. Itu peluang yang perlu direbut golongan muda yang mahu menjadikan kerjaya ini sebagai lubuk rezeki sebaik pemulihan pasca pandemik. Industri penerbangan negara juga dilihat semakin memberangsangkan dan berupaya melahirkan ramai pekerja belakang tabir yang mahir. Industri awan biru yang luas dan pelbagai menjadi platform untuk ramai anak tempatan menceburkan diri. Antara yang menjadi perhatian ialah bidang pengurusan operasi penerbangan, kejuruteraan penerbangan serta sumber manusia. Justru tidak hairanlah banyak syarikat penerbangan bertaraf antarabangsa kembali membuka ruang pekerjaan untuk anak-anak tempatan. Jadi sebenarnya kerjaya di aviation ni, di awan biru ni sebenarnya meluas. Tak semestinya pilot, tak semestinya cabin crew, tak semestinya engineer. Ada lagi back office staff, ada lagi customer service kan. Jadi peluang diversity dalam aviation industry amat luas dan kita boleh tingkatkan kita punya kerjaya di dalam aviation industry itself. Dengan prospek gaji lumayan serta faedah menarik, kerjaya ini mampu memikat ramai anak muda kerana menawarkan masa depan meyakinkan. Kita punya kawan-kawan yang ada dalam industri aviation, Malaysia dijadikan tempat untuk ambil experience. Kalau bekerja dekat Singapura, gaji dia kali 3, Brunei kali 4, Emirates kali 8. So maksudnya career progression untuk dapat satu pendapatan yang tinggi dalam aviation tu, chances dia sangat-sangat cerah. Program Aviation Career Malaysia di Selangor mempromosikan hashtag Your Career Journey Starts Here, bertujuan menarik lebih ramai generasi muda memahami kerjaya dalam sektor penerbangan. Ini salah satu benefit untuk saya dan untuk korang semua yang mana sertai kerana bidang peluang pekerjaan menunggu anda. No, tidak, sebab memang cita-cita saya bukan semata-mata untuk popular, sebab memang cita-cita saya untuk dalam masa yang sama saya membantu keluarga saya yang di kampung. Mangsa banjir di Johor terus meningkat berikutan hujan berterusan sejak semalam. Setakat jam 6 petang tadi, 10,286 orang terjejas di hampir 10 daerah. Mangsa-mangsa ditempatkan di lebih 100 pusat pemindahan sementara PPS, antaranya membabitkan daerah Kota Tinggi, Johor Bahru, Segamat dan Keluang. Tinjauan mendapati sebahagian besar mangsa dipindahkan sejak awal pagi tadi selepas rumah mereka dinaiki air. Di Kota Masai, beberapa kediaman di Kampung Cahaya Baru dan Kampung Sentosa Damai dinaiki air setinggi hampir 1 meter. Mangsa dipindahkan selepas paras air di Sungai Kongkong berada pada tahap bahaya. Mangsa yang ditemui berkata air naik dengan pantas menyebabkan pelbagai barangan gagal diselamatkan. Itu barang pinggang lagi lah. Lepas tu tunggu baru dia mendadak sikit-sikit je. Dalam pukul 6 lebih gitulah. Hujan memang tak berhenti lah. Saya cik keluar semalam pergi sarapan kat luar. Hujan dah tu bila baru nak reda cik keluar masuk balik rumah. Balik rumah memang tak berhenti hujan. Hujan terus. Lebat. Kali cik tengok kat parit depan dah penuh. Sekali cik masuk bilik air cik dah penuh. Dah tak sempat sumbat dah dia punya dengan pasir biasa cik simpan pasir kan buat lubang tu.
Beberapa jalan raya di Keluang dan Kota Tinggi juga ditutup kepada kenderaan ringan yang melibatkan Jalan Keluang Mersing, berhampiran Ladang Greenway, Jalan Muhammad Salim Keluang serta Jalan Bekok dan Jalan Tenang di Segamat. Manakala di Kota Tinggi melibatkan Jalan Lok Heng, Mawai Sungai Mas, Jalan JB Mersing, Jalan Tun Sri Lanang dan Jalan Lukut Cina. Sementara itu, pelbagai jenis bantuan akan terus dihulurkan kerajaan bagi meringankan mangsa bencana alam seperti banjir. Dewan Rakyat dimaklumkan bantuan itu termasuk bantuan wang ehsan BWI sebanyak RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah serta RM10,000 kepada waris bagi setiap mangsa yang meninggal dunia akibat bencana. Selain dari itu, jika penilaian kerusakan rumah didapati melebihi RM5,000, kerja-kerja baik pulih akan dilaksanakan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW dan juga Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT menggunakan peruntukan sedia ada di kementerian masing-masing. Bagi kejadian-kejadian bencana yang berlaku di luar tempoh musim MTL, kerajaan akan meneruskan pemberian BWI atau bantuan wang insan kepada setiap KIR yang layak. Bantuan lain yang turut disalurkan termasuk barangan keperluan asas RM2,500. Kelulusan permohonan itu tertakluk kepada pengesahan pegawai daerah selaku pengerusi jawatan kuasa bencana daerah. Bersua kembali. Seperti di Malaysia dan negara Islam lain, penduduk Islam di London juga mulai melakukan persiapan menyambut Ramadan dan Aidilfitri. Terkenal sebagai sebuah bandar berpendapatan tinggi, kos sara hidup lebih memberi kesan kepada perbelanjaan pengguna kali ini. Mereka fashion dari Arab Saudi, Lamia Al-Nahdi, yakin fashion pastel berwarna-warni antara yang menjadi pilihan pada Aidilfitri ini. Menggunakan jenama Blooming Wear, dia antara yang mengambil bahagian pada Modest Fashion di Bandar London hujung minggu lalu. Lamia memilih tema sederhana dan sesuai dengan budaya bangsa Arab. Apatah lagi, Ramadan dan Aidilfitri kebiasaannya diraih bersama keluarga. Pengasas bersama Gedung Aab, Altaf Alim pula yakin perniagaan sudah kembali pulih selepas turun mendadak ketika pandemik COVID-19. Ketika ini yang paling membimbangkan ialah krisis kos sara hidup yang menyebabkan orang terpaksa mengutamakan keperluan diri dan keluarga berbanding membeli pakaian baru. As a result, what we then had to say was, looking at orders for Ramadan, do we need to be slightly more conservative because obviously people's priorities are food and keeping warm. Bukan mudah melihat seorang puteri melakukan aktiviti lasak. Princess of Wales, Kate Middleton sering dilihat bermesra dengan rakyat jelata serta mudah menyesuaikan diri dengan pelbagai acara dan aktiviti. Kali ini beliau menarik perhatian apabila menyertai kelas berbasikal. Prince dan Princess of Wales, Putera William dan Kate semalam melawat sebuah pusat kecergasan di Port Talbot. Mereka turut serta dalam spin class, malah berlumba antara satu sama lain. Are we ready? Yeah. Okay, 3, 2, 1, off you go, 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 go. Okay, go as hard as you can. Can I make it harder? Take off. Let's cheer them on. You can add resistance if you need to. Add resistance. Do whatever you need to do for 45 seconds. Right, you're 10 seconds in. 3, 2, 1, and bring it down to a stop. Hasilnya, Kate berjaya mengalahkan suaminya sendiri. So we planned for that in advance, and when the princess turned up wearing very high heels, we thought maybe our plans would be scuppered, but she absolutely smashed it. They had a little competition on the bikes. She actually won. So yeah, hats off to her. She did really, really well, and I think it might be the new type of footwear we see in the future. Pasangan ini turut meluangkan masa beramah mesra dengan kanak-kanak dan remaja di pusat berkenaan.
kehadiran mereka adalah untuk membincangkan kepentingan bersukan dan beriadah demi kesejahteraan dan kesihatan mental golongan muda. Kumpulan K-pop Astro bakal meneruskan karier mereka dengan 5 anggota berbanding 6 orang selama ini. Ia selepas salah seorang anggotanya, Rocky, meninggalkan kumpulan tersebut. Dalam kenyataan rasmi semalam, Rocky disahkan keluar dari Astro dan agensi pengurusannya Fantagio berikutan kontraknya yang sudah tamat tempoh. Menurut Fantagio, Astro kini hanya memiliki 5 anggota meskipun ketika ini mereka lebih fokus kepada aktiviti solo dan unit. Disember lalu, 4 anggota kumpulan itu memperbaharui kontrak dengan Fantagio manakala seorang lagi, MJ, sedang menjalani latihan ketenteraan wajib di Korea Selatan. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu dari komponen asas dalam nyanyian, iaitu suara. Suara itu adalah sangat penting untuk kita menyanyi. Kalau kita menyanyi dengan ton yang betul, ton yang lunak, sangat cantik, supaya sesebuah persembahan itu lagi bagus. Kalau kita mendapat suara yang bagus, tapi tidak semestinya kita menjadi seorang penyanyi yang hebat jika kita tidak memenuhi semua 5 komponen asas dalam nyanyian. Kita ada terdapat 4 jenis suara, iaitu soprano, alto, tenor dengan bass. Di dalam kumpulan suara perempuan, iaitu soprano untuk suara tinggi, alto untuk suara rendah, tenor untuk suara tinggi bagi lelaki dan bass untuk suara lelaki yang rendah. Cikgu akan bagi contoh bagi suara bagi soprano, alto, tenor dengan bass. Menjelang Sukan SEA Kemboja 2023, kehadiran 2 bekas atlet kebangsaan, Dato' Charlene Zulkifli dan Sharon Wee selaku Timbalan Chef di Mission dilihat mampu menyemarakkan persiapan atlet kebangsaan menjelang Tamasya Sukan Dwi tahunan yang dijadual berlangsung 5 Mei depan. Dengan sebahagian besar kontingen negara kali ini dibarisi atlet-atlet muda, kehadiran Dato' Charlene, bekas Ratu Tenpin Bowling dan Sharon, jago squash, sesuatu yang tepat sebagai ikon yang disegani. Umur yang muda boleh menjadi satu advantage kepada mereka. Contohnya seperti saya ketika saya sukan SEA pertama saya di SEA Games di Singapura tahun 93, saya hanya umur 13 tahun ke 14 tahun, tapi saya dah menang 2 pingat emas. So tak ada benda yang mustahil. Cuma semangat kita dan sifat patriotisme kita kepada negara boleh membantu kita di saat-saat genting di sana. Dato' Charlene dan Sharon pada zaman kemuncak kerjaya memang nama besar di pentas antarabangsa. Ia pasti menjadi faktor pendorong buat atlet-atlet muda yang ada di antaranya menempuh pengalaman baharu dalam kancah sukan SEA. Sementara itu, pada pertemuan Chef di Mission kontingen negara, Datuk Muhammad Nasir Ali bersama Persatuan Sukan semalam, beberapa isu logistik turut dibangkitkan, terutama penginapan, pengangkutan dan aspek pemakanan di Phnom Penh. Games Village itu berdekatan dengan stadium. Jadi dia tak perlu nak naik transport, mungkin jalan 15 minit itu. Tapi tahu je lah, cuaca pada masa games ni akan diadakan ialah bulan 5, bulan Mei adalah paling panas untuk sepanjang tahun ini. Dijangka cuaca akan meningkat kira-kira 42 degree centigrade dan mungkin ada abuk sikit, bit of dust here and there. Jadi itu akan memberi kesan jugalah kepada prestasi atletik yang tidak biasa dengan cuaca yang begitu panas. Dengan senarai atlet kesukan SEA Kemboja telah dimuktamadkan semua persatuan sukan dan dihantar ke Majlis Olimpik Malaysia MOM, fokus kini adalah persediaan akhir sebelum Tamasya membuka tirai 5 Mei nanti.
Senarai penuh semua atlet akan diumumkan pada satu majlis khas 13 Mac ini. Bola sepak Liga Super. Hanya satu perlawanan berlangsung semalam menyaksikan PDRM FC dan Perak FC berkongsi mata selepas seri tanpa jaringan. Berlangsung di Stadium MBPJ Kelana Jaya, ini perlawanan kedua PDRM dan Perak. Masing-masing dengan misi meraih kemenangan selepas tewas perlawanan pertama. PDRM kalah 0-4 kepada Sabah, manakala Perak ditumpaskan Kedah 1-4. Kedua pasukan memperaga aksi bertenaga dan agak keras, namun pengadil berjaya mengawal perlawanan. Aksi juga tampak seimbang dengan PDRM dan Perak saling berbalas serangan, cuma ketumpulan jentera serangan menghampakan mereka. Keputusan seri tanpa jaringan menyaksikan kedua-dua pasukan sedikit lega keluar dari kelompok bawahan. Perak kini di tangga ke-10, satu anak tangga mengatasi PDRM. Seterusnya, Piala FA Inggeris, kelab Liga Kejuaraan Blackburn Rovers mara ke suku akhir apabila mengejutkan Leicester City. Manchester City pula menepati ramalan mudah meneruskan kemaran menundukkan Bristol City. Bertandang ke Stadium Ashton Gate, Manchester City membolosi gawang Bristol City seawal minit ke-7 hasil jaringan Phil Foden. City terus menguasai perlawanan ketika Bristol cuba bangkit pada babak kedua. Foden menggandakan jaringan City pada minit ke-74, disusuli gol Kevin De Bruyne 9 minit sebelum whistle penamat untuk melengkapkan kemenangan 3-0 City. Di Stadium King Power, tuan rumah Leicester City dikejutkan dengan kekalahan kepada klub Liga Kejuaraan Blackburn Rovers. Jaringan pendahuluan Blackburn minit ke-33 menerusi Tyrese Dolan nyata mengubah situasi perlawanan. Penyokong tuan rumah terus hampa menyaksikan Leicester gagal bangkit pada babak kedua. Sebaliknya, Blackburn menambah satu lagi gol minit ke-52 menerusi Semi Smodix. Jaringan Kelechi Iheanacho minit ke-67 sekadar merapat kedudukan dengan Blackburn kental bertahan untuk kemenangan 2-1. Pertunjukan fashion Dior di Paris, Perancis mengakhiri buletin ini. Elemen feminin lebih mendominasi koleksi kali ini daripada warna, corak dan aksesori. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.